Tak ada. Okey, kita tengok sudut terakhir antropologi yang melibatkan sejarah, ketamadunan, kebudayaan dan asal-usul manusia. Manusia ni, dia ada genetik dia yang Allah buat. Kita ambil dari sudut norma-norma kebiasaan manusia sekalipun, kalau kita dah ada genetik bangsa Melayu, duduk lama di negara Arab pun kita jadi Arab ke jadi Melayu? Kita tetap bangsa Melayu. Mungkin kita boleh berbahasa Arab, mungkin boleh jadi penggemar makanan Arab, mungkin boleh bertutur dalam bahasa Arab, mungkin berkebudayaan Arab, mungkin berpakaian Arab, tapi tetap bangsa Melayu. Sehingga kita tu tak kahwin dengan orang Arab menghasilkan kacukan lah. Maksudnya kekal sebagai Melayu. Begitu juga orang Cina hak hidup Afrika, dia tetap orang Cina. Perubahan fizikal sikit-sikit mungkin berubah, mungkin panas dia dulu putih, mungkin sedikit gelap sebab cuaca, tapi dia tetap Cina. Walaupun dia boleh berbangsa Afrika, berbudaya Afrika, pakai baju Afrika, makan makanan Afrika, tak akan merubah genetik bangsa. Dan satu yang paling sinonim, dalam mana-mana agama disunnahkan pada hari ke-7 agar diberikan nama, dan juga jadi sunnah supaya dikhitankan anak masing-masing. Dan budaya khitan ni berlaku sejak bila lagi? Siapa Nabi dan Rasul yang mula-mula khitan ni? Siapa? Nabi Ibrahim mengkhitankan dirinya sendiri dengan kapak. Dia juga mengkhitankan anak dia Ismail. Bayangkanlah secara rambang, rawak, sejak zaman Nabi Ibrahim sampai zaman kita, masa berlalu dah berapa tahun? Rambanglah, rambang. 10,000 tahun? Taklah 10,000. Sejak zaman Nabi Ibrahim sampai kita 10,000 tahun, setiap anak yang dilahirkan, zuriat yang dilahirkan, lahir khitan, lahir khitan, lahir khitan, lahir khitan. Ini dah jadi kebudayaan. Ini dah jadi satu benda yang wajib dan mesti. Tetapi keadaan tersebut tidak pernah menukarnya menjadi evolusi. Dan hakikatnya kita lahir hari ini, siapa yang dah siap tak ada kulub dah? Ustaz saya lahir dulu akibat keturunan kita hak berpuluh-puluh tahun tu asyik kerat. Saya pun memang lahir kerat dah. Jadi saya tak payah pergi hospital, tak payah sunat. Siapa angkat tangan? Hakikatnya kita lahir semua dalam keadaan berkulub dan perlu khitan. Sampailah anak cucu kita, walaupun ni dah jadi tradisi, kerak-kerak dia tak akan pernah berevolusi. Sebagai contoh, katakan keturunan saya dan tok saya dulu suka cukur kepala, cukur rambut, botak. Tok ke-8 suka botak, tok ke-7 suka botak, sampai kita hari ni pun suka botak. Hakikatnya anak kita lahir tu tak akan tumbuh rambut dah sebab evolusi, ustaz. Botak, tak tumbuh rambut. Hakikatnya boleh botakkan pun rambut tetap tumbuh juga, tak akan kekal. Maksudnya hak botak tu sebab kita cukur. Ni kalau boleh evolusi ni jadi tak payah cukur dah, botak sepanjang masa, botak yang berkekalan. Ada ke tak? Tak ada. Tak akan ada. Dan inilah yang hakikat perlu kita faham dan perlu kita tahu. Jadi bila kita tahu dah dengan jelas penolakan-penolakan terhadap mereka dan dalil-dalil dan bukti dari sudut akal, hujah rasional dan hujah saintifik sekalipun, sebenarnya mereka tidak boleh menafikan bahawa Allah itu benar-benar ada dan wujud. Dan sebenarnya untuk memperkatakan oleh kumpulan-kumpulan ini bahawa Allah tu tak ada, Allah tu tak wujud, sebenarnya mereka nak claim apa? Siapa Tuhan yang sebenar? Siapa Tuhan yang sebenar? Allah tak wujud, Allah tak ada. Kalau kita tanya siapa hak sebenar jadi Tuhan? Jawapan dia siapa? Diri kita sendiri adalah Tuhan. Setiap orang adalah Tuhan bagi diri masing-masing, dan dia berhak melakukan mengikut kehendak, mengikut selera, mengikut pandangan, mengikut pendapat dia. Dan kalau kita menjawab soalan tersebut secara lawak,
Kalau kita nak claim, nak iktiraf kita Tuhan bagi diri masing-masing, masa kita sihat, okey. Masa kita kaya, okey. Masa kita tak ada apa-apa, okey. Bayangkan satu masa tengah berjalan keluar daripada bank, kena langgak dengan lori sampah. Terbungkam kita di atas jalan dalam keadaan parah, memekik, meminta tolong, luka, patah. Kita pun nak pergi tolong. Tengok muka macam familiar. Hak ni lah kata hak mengaku Tuhan bagi diri sendiri. Walhasilnya takkan Tuhan memekik, meminta tolong bila kena langgak dengan lori sampah. Tuhan pun berdarah juga. Tuhan pun patah riuk juga. Tuhan pun kena langgak dengan lori juga kah? Tak cukup dengan tu anda akan ditertawakan di hospital. Bila Tuhan kena sign surat untuk dioperation, Tuhan pun nak kena korek, Tuhan pun nak kena bedah juga. Dan lagi anda diketawakan bila habis operation, minta surat untuk claim takaful ikhlas. Tuhan pun kena claim hak tu, kena claim hak ni, kena claim hak ni. Dan lebih parah, bila anda ke pasaraya atau mana-mana kedai, hak anda anggap diri tu Tuhan pun kena GST 6% juga. Lebih parah lagi bila nak beratok beri, datang lambat, tetap Tuhan nombor 46 juga. Orang tak bagi hang nombor 1 sebab hang kata hang Tuhan. Awak ni 46. Tuhan pun 46 lah, kena beratok juga. Bering punya pasal. Dan lebih sedis lagi, orang akan mempertawakan bila kita sakit perut, nak kencing, nak berak, pergi tandas belakang pasar, 3 kupang juga orang minta. Bukan Tuhan. Tuhan pun kena juga 3. Kena, tak apa, 3 kupang. Benda ni adalah lawak. Dan bila kita tanya, mereka sendiri pasti akan memberi jawapan, taklah sejauh itu. Taklah sejauh itu. Benar. Ini hanyalah joke. Tetapi hakikat je memperkatakan kita adalah Tuhan bagi diri sendiri. Poin yang paling utama ialah untuk melegalkan, untuk menghalalkan setiap perbuatan-perbuatan yang selama ini mereka anggap dalam doktrin agama yang menghalang manusia daripada melakukannya. Kebanyakan hak mereka nak legal, hak agama, hak perintah-perintah Allah yang Allah larang itulah mereka nak buat. Sebelum ni dalam setiap agama jangan berzina, hak itulah mereka nak legal. Setiap agama jangan minum arak, hak itulah mereka nak bagi lepas. Setiap agama jangan tu, hak itulah mereka nak bagi boleh. Setiap agama jangan ni, hak inilah mereka nak bagi halal. Mereka nak legal benda-benda ni semua. Atas alasan tersebut mereka cuba test market. Sekejap isu, anda fahamlah isu yang berlaku. Sekejap isu ni, sekejap LGBT, sekejap apa better beer, sekejap tu. Benda-benda hak dia sekejap ni, benda hak Islam suka, benda hak agama suka ke, hak Islam larang, agama larang. Anda ada jawapan. Pasal apa benda ni dicuba? Nak try, tengok sensitivity kita. Kalau anda rasa setakat arak buatlah ustaz, mereka nak minum, bukan kita. LGBT, geng-geng mengunyit tu lah nak pun, bukan kita. Hak bukan kita tak ada masalah. Bimbang satu masa hak bukan kita yang terkena anak kita, cicit kita, keturunan kita. Bila benda ni dah dilegalize, bila benda ni dah dilepas, akibatnya apa jadi? Apa jadi? Benar tak apa yang pernah Allah rekodkan dalam Quran dulu? Penyakit-penyakit umat terdahulu, dosa-dosa umat terdahulu, bebai-bebai umat terdahulu akan mula merayap kembali dalam era dan zaman. Perangai hak kaum Nabi Lut ni lama dah, tapi dia kemuncul balik, dia keluar balik. Hak nak minum arak, nak berpesta ni lama dah, dia start balik.
Padahal nak minum mana-mana pun boleh minum. Cuba test, hak ni nak tunjuk produk dia, hak ni keluaran terbaru, hak ni orang mari boleh cuba, orang mari boleh try hak mana. Oh, hak ni bagus ni kepekatan dia, hak ni bagus dia punya likur, hak ni bagus kepekat, hak ni bagus ni rasa, hak ni bagus bau, hak ni bagus, hak ni jenis 690, hak ni jenis X, ni jenis toddy, ni jenis wine, ni jenis beer, ni beer champagne, macam-macam cerita. Walhasil, kalau ada orang Islam pi, mereka larang ke tak? Adakah ada sampai ke tahap tu? Islam, sorry kami tak benar. Tak apa. Ni, okey, mari pesta terbuka, percuma. Sama kalau buat LGBT sekalipun. Sama kalau buat pesta seks bebas sekalipun. Adakah orang tanya kamu ni, kami tak benar masuk? Dah buka secara terbuka, orang ramai. Bila orang ramai, benda tu berlaku. Benda yang berasaskan basic hawa nafsu ni, dia tak kira agama, dia tak kira bangsa. Semua orang bernafsu. Sebab itulah selalu saya sebut, kalau hari ni kita berjalan di setiap lorong, tengok sekelompok anak muda sedang minum arak, kita tanya, hang ni hang agama apa? Saya Hindu. Hang Kristian. Hang Yahudi. Hang Islam. Orang Islam tak minum arak tak? Ada tak orang Islam hak minum arak? Saya tanya. Ada. Maksudnya dalam kes minum arak, keterlibatan semua bangsa, keterlibatan semua agama terlibat. Pi lalu lorong lain, duk ugut orang, nak minta duit, rampas duit. Tanya-tanya, semua agama terlibat, semua bangsa terlibat, termasuk ke tak ada orang Islam ragut beg orang? Tak ada ke? Ada. Jangan bohong, jangan nafi. Hak ni bahagian duk berzina, semua bangsa terlibat, semua agama terlibat. Tak ada ke orang Islam berzina? Ada, jangan nafi. Bahkan hampir semua dosa yang orang kafir buat, orang Islam dah buat. Sebenarnya nak salahkan siapa? Walaupun kesemua ada keterlibatan tersebut, yang kita perlu faham dan pandang ialah setiap apa yang dibuat daripada kalangan bangsa tadi, setiap apa yang dibuat daripada kalangan yang mengaku beragama yang mereka dakwa dan klaim tadi, sebenarnya langsung tidak ada keterlibatan agama. Cuba tanya seorang demi seorang, kamu yang Hindu duk minum arak ni, apa kata agama kamu tentang arak? Boleh atau tak boleh? Tak boleh. Kamu Kristian? Haram. Kamu Yahudi? Haram. Kamu Islam? Lagilah haram. Sebenarnya mereka sedang buat satu perkara yang agama masing-masing larang, yang ajaran masing-masing larang. Sebenarnya mereka sedang melakukan sesuatu yang agama tak suruh pun. Mereka dah terkeluar daripada acuan agama. Bukan maksud saya keluar agama itu murtad. Keluar daripada acuan yang agama tetapkan, ni boleh, ni tak boleh. Jadi hari ni dah ramai terkeluar acuan ni. Jadi bila terkeluar acuan ni, bila orang tengok, orang klaim atas dasar agama. Bila ni orang Islam, apalah sangat Islam, arak pun minum. Geng tu pun duk berzina sekali dengan geng kawan kita. Hak tu pun duk pecah rumah sekali dengan kawan kita. Hak tu pun duk rogoh orang sekali dengan kawan kita. Maka yang terpalit atas nama agama. Walaupun yang sebenar agama tak pernah suruh pun. Dan mereka dah terkeluar sebenarnya daripada ajuan ajaran agama yang sebenar.